akhirnya melakukan sedikit kesilapan untuk memberikan lontaran sekarang ini kepada pasukan Kedah yang masih lagi berusaha untuk mencari gol penyamaan. Cepita gerakan yang menarik sekarang ini, kekasaran pula dilakukan. Akhirnya sepakan percuma apabila pergerakan Yusri Ceklah sebentar tadi dihalang, dia dijatuhkan. Kita lihat ulang tayang bagaimana sakan yang sedikit keras sebenarnya dilakukan oleh Syariman Cik Omar terhadap Yusri Ceklah untuk memberikan sepakan percuma kepada pasukan Perlis di luar kotak penalti, tetapi mungkin juga mereka boleh melakukan percubaan terus untuk menguji logat Amir Faizal, penjaga gol pasukan Kedah. Akan kencang yang dilakukan, tetapi itulah hasilnya, tinggi melepasi pintu gol. Satu sepakan yang dilakukan oleh Adrian Jurak, main back bagi pasukan Perlis yang mempunyai corak permainan yang cukup menarik. Dia bukan saja diberi tugas untuk melakukan lontaran-lontaran ke dalam, tetapi dia juga akan diberi tugas untuk melakukan sepakan-sepakan percuma bagi pasukan Perlis. Yang tidak menjadi melalui gerakan yang coba diatur oleh Fauzinan sebentar tadi yang masuk menggantikan Cristiano Salbak. Kedah sesungguhnya merasakan sangat ketiadaan Ahmad Rizal, tetapi apapun mereka juga memiliki pemain-pemain yang boleh mencemaskan pintu gol pasukan Perlis. Sementara itu pemain ini yaitu Filemon Cepita masih lagi belum mendapat peluang-peluang yang menarik di depan pintu gol pasukan Kedah. Yang dilakukan oleh Hagin untuk memberikan lontaran ataupun Victor Hendrik yang kita lihat di gambar sekarang ini, seorang lagi pemain back yang pernah diserapkan dalam pasukan kebangsaan. Dan lihatlah satu lagi set piece yang akan dilakukan melalui Adrian Jerat, yaitu lontaran jauh terus ke depan pintu gol. Pastinya kali ini saya kira Megat Amir Faizal bersiap sedia. Sementara itu Syariman Cik Omar pula sekarang ini menghadapi sedikit kecederaan di depan pintu golnya. Mungkin hasil daripada asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Perlis. Tetapi apapun kita harap pengadil Mat Lazim Muhammad akan dapat mengawal permainan ini. Jadi lontaran ke dalam sekarang ini akan dilakukan oleh Adrian Jurak. Lontaran jauh terus ke depan pintu gol. Satu lagi kedudukannya agak menarik, tetapi masih lagi bahaya. Dalam kabut sedikit barisan pertahanan pasukan Kedah, barulah tentram sedikit. Rabi Rashid hanya sekadar membuat lontaran jauh terlalu kuat bagi Marcos McNamara. Hampir masuk ke menit yang ke-30. Perlis masih lagi mendahului 1-0. Gol sendiri yang dijaringkan oleh Megat Amir Faizal, yaitu penjaga gol pasukan Kedah. Menarik juga kerana setakat ini belum lagi ada sebarang kad yang dilayangkan oleh pengadil, yaitu Mat Lazim Muhammad. Sementara itu satu lagi lontaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Adrian Jurat. Situasi yang perlu diawasi dengan kemas oleh pemain-pemain Kedah berada di sana untuk menyelamatkan keadaan. Bernard Hagi dan akhirnya memberikan sepakan gol sekarang ini bagi pasukan Kedah. Mencoba bermain dengan menarik pada malam ini, biasa satu turun bawah apabila asal menyerang ke atas untuk membantu barisan serangan.
central defender yang terpaksa bermain dengan berhati-hati kerana counter attack pantas boleh membahayakan tim golnya terutamanya melalui Philemon Cepita dan juga Faizal Saha. Inilah Victor Hendrik, iaitu pemain back bagi pasukan Kedah. Sang tadi ialah Azman Rodi Hassan. Clearance yang dilakukan oleh Ari Zadudin. Pasukan, tetapi sekarang ini sedikit kendor cerak permainan kedua pasukan. Hasmawi Hogan lagi tidak mencari gerakan yang coba diatur. Tunggu Rahman juga terlepas. Aziman lambat gerakan yang coba diatur, dibantu sekarang oleh Hakim. Agak lambat dan akhirnya terlepas kawalan yang dilakukan oleh Karim Ismail. Magno yang menarik sekarang ini Fauzi Syahri mencari ruang, tetapi agak sukar, akhirnya di-pace keluar oleh Nazarudin Zim. Ada sedikit pertukaran apabila pemain ini, yaitu pemain nomor 11 Fauzi Syahri dimasukkan. Dia sekarang ini bermain di sebelah kanan, sementara itu Rafdi yang sebelum ini berada di posisi itu sudah pun bermain di sebelah kiri sekarang. Fauzi sama-sama dengan Fauzinan, tetapi kembali ke dalam mudah bagi Abramova. Walaupun begitu di sana Hasmawi Hasan, begitu juga dengan Magno, tetapi tidak membahayakan pintu gol pasukan Perlis. Kali itu Perlis juga mengalami kesukaran sebenarnya untuk mengatur serangan. Fauzi sama-sama dengan Hakim sebentar tadi. Magno gerakkan sebuah serangan, cantik satu cuba, tetapi kuat bagi Hasmawi Hasan, terlalu kuat untuk dikejar oleh Hasmawi Hasan. Sudah pun keluar Abramova, dapat dibaca gerakan itu dengan kemas dan membiarkannya untuk mencetakkan gol bagi pasukan Perlis. Bagi gol yang cukup berpengalaman dan hampir lagi sebenarnya digugurkan oleh Nuriza Baka, tetapi telah berjaya meyakinkan semula Nuriza Baka bahwa segala pengalaman yang ada kepada dirinya masih lagi diperlukan oleh pasukan Perlis. Jelas bahwa Kualitas Badan Hakim sentiasa saja mengawal gerakan Philemon Cepita. Sementara itu Lamin Conte Junior yang bergerak di bagian midfield juga hampir menghadapi kesukaran untuk coba menggerakkan bagian tengah. Magno salah faham, tetapi dia berusaha keras dan akhirnya mudah bagi pemain-pemain Perlis mengawal keadaan. Lamin Conte boleh menggerakkan serangan sekarang ini bagi pasukan Perlis. Yusri sudah pun berada pada posisi offside, ataupun Faizal Saha sebenarnya sudah pun berada pada posisi offside. Sudah pun dapat pesan oleh Muhammad Naim Raya. Lihat dalam tayang satu gerakan yang diatur melalui Lamin Conte Junior. Memang jelas bahwa Faizal Saha berada pada posisi offside. Lima menit sudah pun berlalu. Permainan separuh masa yang pertama ini Perlis masih lagi mendahului dengan 1-0. Gol yang dijaringkan sendiri oleh penjaga gol Kedah, yaitu Megat Amir Faizal. Own goal minit yang ke-6. Apakah Kedah boleh melakukan sesuatu sekarang ini? Satu gerakan yang dilakukan oleh Hasmawi, tetapi timely tackle yang dilakukan oleh pemain Perlis tidak memberi peluang kepada Hasmawi. Counter attack yang pantas sekarang ini. Yusri Lamin Conte sama-sama dengan Teguh Hazman.
Dibantu sebentar tadi oleh Nazaruddin Zain. Agak relax corak permainan Yusri Celah. Hyoguan pula menghadapi kecederaan sekarang ini. Fauzi Syari sukar bagi Fauzi Syari, tetapi sekurang-kurangnya dia mendapat masalah percuma apabila Nazaruddin Zain dipersalahkan. Yang pantas dilakukan. Hariman perlu melakukan sesuatu, gerakan-gerakan yang pantas perlu diatur sekarang ini. Kembali semula kepada Syahriman. Hyoguan agak tertekan sekarang ini. Fauzinan makanan yang tidak kemas, tetapi masih lagi dapat mengawal. Masih lagi Fauzinan, gerakan yang cuba diatur bersama-sama dengan Magno. Fauzinan terlepas kawalan yang coba dilakukan oleh Fauzi Syari. Akhirnya terlepas satu lagi peluang. Apapun lontaran ke dalam sekarang ini bagi pasukan Kedah. Clearance dilakukan oleh pemain Perlis. Mereka boleh melakukan counter attack sekarang ini. Faizal Essaha oleh Muncepita masih lagi mengawal. Peluang perempatan dari luar kotak penalti yang dilakukan satu setup terhadap pemain ini, yaitu Yusri Celah, tetapi mulia di sebelah kanan pintu. Kita lihat bagaimana Filimon Cepita melihat di mana Yusri berada, tetapi rempatan kaki kanan sepakan leret yang mulia di sebelah kanan pintu. Conte sebentar tadi terlepas. Segera melancarkan serangan. Pertembungan di antara Lami Conte dan rakan sendiri. Magno akan menarik sekarang ini. Rafdi. Kesilapan pula yang dilakukan oleh Rafdi Rashid. Corak permainan yang menarik dipamerkan oleh kedua pasukan. Khairul Ismail, tolakan yang tidak sampai kepada rakan, dipintas dengan cukup sempurna oleh Nazaruddin. Ada attack yang boleh membahayakan pintu gol mereka. Essaha, Faizal Essaha terlepas Filimon Cepita, tetapi masih lagi mengawal, dan akhirnya sekali lagi penempatan yang segera dilakukan oleh si Celah dari luar kotak penalti. Sekali lagi terlepas gerakan yang diatur melalui counter attack pantas pasukan Perlis. Disitulah kelebihan pasukan Perlis sebenarnya. Kita lihat bagaimana percubaan yang dilakukan oleh Faizal Essaha berkena pemain Kedah, dan kita lihat perempatan yang dilakukan oleh Nazaruddin Zain tinggi melepas pintu. Itulah gerakan-gerakan yang perlu diberi perhatian oleh pemain-pemain back. Mungkin mereka terlalu banyak menumpukan perhatian kepada Filimon Cepita dan juga Faizal Essaha. Tetapi pemain-pemain di barisan pertahanan ataupun di barisan midfield itulah yang mungkin akan melakukan ledakan-ledakan yang tidak dicatat. Fauzinan. Dah bagi Amadora, walaupun cuba dihasak oleh Asmawi. Mendok. Lebih kurang 5 menit saja lagi. Masih sebenarnya permainan separuh masa yang pertama ini. Kedudukan masih lagi Perlis 1, Kedah 0. Pertandingan akhir Piala Malaysia edisi ke-38 yang dibawakan kepada Anda secara langsung dari Stadion Nasional Pencari. Situation yang mungkin boleh memberi hasil kepada pasukan Perlis. Itulah harapan daripada penyokong pasukan Perlis yang berada di Stadion Nasional di Kencali ini. Satu situasi yang perlu diberi perhatian oleh pemain-pemain Kedah, terutamanya penjaga gol mereka.
Faisal. Apakah Edwin Gerrard sekali lagi akan diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan rebatan dari luar melalui sepakan cuma ini. Muhammad Khairul Nizam juga berada di sana. Itulah kartu kuning yang pertama yang dilayangkan oleh Adil Mat Nazim Al-Ahmad kepada kapten pasukan Perlis, yaitu Muhammad Khairul Nizam, kerana mungkin sengaja melambat-lambatkan permainan. Memangnya saya kira mereka agak lambat merancang set piece ini. Tentu tindakan yang tepat dilakukan oleh Mat Nazim, dan akhirnya mungkin konsentrasi mereka juga sedikit terjejas. Ketepatan yang dicari tidak menjadi. Yusri Cetlah terlepas. Sudah ada dentuman meracun di Stadium Nasional di Bukit Jalil. Rafdi bersama dengan Magno. Sana ialah Lamin Conte. Lepas Faisal Zaha. Keras Cornelis Baden-Hagen untuk mengawal asakan pemain-pemain Perlis. Lontaran dalam sekarang ini akan dilakukan oleh Edwin Gerrard. Sekali lagi melakukan lontaran jauh. Bukan yang dilakukan oleh Faisal Zaha, tidak sampai kepada Philemon Cepita. Oh, jatuh pula Aziz Syahari sebentar tadi. Muda yang cukup kecil tetapi menunjukkan permainan yang menarik. Lontaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Nazaruddin Zain sama-sama dengan Teguh Hazman. Sesuatu yang perlu diperkatakan oleh Muhammad Azraiko Abdullah apabila pemain-pemainnya masuk ke bilik persalinan setelah tamat permainan pada masa yang pertama nanti. Sementara itu Nizam Baka terus memberi arahan kepada pemain-pemainnya. Baku pula pertembungan di antara dua pemain yang terbaring di atas padang sekarang ini. Empat adalah pemain pertahanan Perlis, yaitu Khairi Zainuddin. Kita lihat bagaimana pertembungan itu berlaku. Sedikit keras yang mengakibatkan pemain Gerrard yaitu Khairul Ismail juga sekarang ini mengalami kecederaan. Sementara itu Philemon Cepita walaupun belum lagi mendapat ruang dan peluang yang selesa, tetapi pemain-pemain Gerrard perlu mengawasi pergerakan pemain ini kerana dia boleh melakukan ledakan pada situasi yang tidak dijangkakan. Sementara itu Khairul Ismail sudah berusaha keluar untuk perawatan di luar parang. Sibuk Muhammad Azraiko Abdullah memberi arahan kepada pemain-pemainnya untuk melakukan asakan. Mereka ketinggalan dengan 0-1, tetapi situasi yang belum boleh dianggap mencemaskan kerana pasukan Kedah juga sudah mula menunjukkan indikasi bahawa mereka juga sebenarnya boleh melakukan gerakan-gerakan untuk membahayakan kedua pasukan. Khairul Nizam gagal ditampan dengan kemas oleh Philemon Cepita. Sementara itu masa tambahan 2 minit diberikan dalam separuh masa yang pertama ini. Rafdi lebih banyak bergerak di bahagian midfield nampaknya Rafdi untuk menggerakkan Asrani. Cawaran yang mudah sebentar tadi oleh Yusri Cetlah yang cuba menggerakkan serangan. Satu through ball Teguh Hazman, tetapi agak pantas Megat Amir Faisal keluar melakukan ataupun menyelamatkan keadaan. Magno sekarang ini counter attack yang menarik daripada pasukan Kedah. Dua pemain dengan pergerakan Magno dan akhirnya terlepas. Satu tackle bersih sebenarnya dilakukan oleh Nazaruddin Zain, walaupun Magno mengharapkan sesuatu yang lebih menarik. Ada jauh yang dilakukan oleh Aging. Sana ialah Rafdi. Gerakan yang menarik bersama-sama dengan Asmawi. Chip tinggi ke depan pintu gol. Peluang sekarang ini Fauzi, tetapi
pelempatan yang dilakukan oleh Fadli Syari. Serong di sebelah kanan pintu gol. Gerakan seperti itulah yang ingin kita lihat daripada pasukan Kedah. Mereka boleh sebenarnya melakukan gerakan-gerakan ini. Tapi lihatlah bagaimana half volley yang dilakukan oleh Fadli Syari. Serong di sebelah kanan pintu. Percobaan yang menarik. Dan sebelum itu saya kira telah berlaku deflection memberikan sepakan penjuru sekarang. Maka penjuru yang keempat bagi pasukan Kedah. Siap sedia Amran Omar. Kali ini dari sebelah kanan pintu gol. Satu swinger. Satu keluarga agak menarik. Tetapi walaupun ke atas pemain back Victor Hendrik. Tetapi Amran Omar kemas melakukan tangkapan untuk menyelamatkan negara. Dan itu dia tiupan whistle daripada Mat Lazim Muhammad untuk menamatkan permainan separuh mas yang pertama ini. Satu kedudukannya agak menarik bagi pasukan Perlis daripada situasi yang tidak dijangkakan yang dilakukan oleh pemain ini, yaitu Megat Amir Faizal menjaga gol pasukan Kedah yang telah melakukan own goal ataupun jaringan gol sendiri, tapi gagal untuk melakukan tangkapan yang kemas hasil daripada lontaran Edwin Jurat minit yang ke-6. Dan itulah yang membolehkan pasukan Perlis sekarang ini berada pada situasi yang sedikit meyakinkan mendahului pasukan Kedah dengan 1 gol kosong. Jadi begitulah keputusan separuh masa yang pertama pertemuan di antara pasukan Perlis bertemu dengan pasukan Kedah. Dan akhir Piala Malaysia edisi ke-38 yang dibawakan kepada anda secara langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil oleh tenaga nasional dan juga kami. Kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini. Apapun, inilah Terima kasih kerana masih bersama siaran secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia 2004. Pertemuan antara pasukan Kedah bertemu pasukan Perlis di Stadium Nasional Bukit Jalil dibawakan kepada anda oleh tenaga nasional Berhad yang terus menyinari bola sepak kita. Kedudukan di separuh masa yang pertama, Kedah 0, Perlis 1. Permulaan yang agak baik oleh kedua-dua pasukan, namun pasukan Singa Utara, pasukan Perlis terlebih dahulu menerjah gawang pintu gol pasukan Kedah untuk meletakkan pasukan Singa Utara ini 1 gol di hadapan. Dan kalau kita boleh dapat lihat gol awal oleh pasukan Perlis itu sebenarnya berlaku hasil daripada kesilapan yang dilakukan oleh kapten pasukan Kedah sendiri, penjaga gol mereka Megat Amir Faizal. Selepas permulaan yang agak baik ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan mempunyai peluang-peluang, perlawanan masih lagi terbuka, namun di minit ke-6 hasil daripada lontaran ke dalam yang dilakukan oleh Adrian Jurat Chamrong yang pakar dalam lontaran jauh yang seumpama mungkin sepakan ke arah pintu gol. Kita lihat lontaran yang begitu jauh dilakukan oleh Adrian Jurat Chamrong terus ke hadapan pintu gol. Megat Amir melonjak namun terlepas tangkapan bola, gagal mengagak dengan tepat. Dan kita lihat Fauzi Nan di sana turut berada di sana cuba mengawal Faizal Izhar yang cuba menerkam ke arah bola, namun gol itu diberikan kepada Megat Amir Faizal kerana mengikut undang-undang jika lontaran ke dalam tidak mengena mana-mana pemain dan bola masuk ke pintu gol, ia akan tidak dikira sebagai gol. Namun bola lontaran Adrian Jurat Chamrong sebentar tadi terkena tangan Megat Amir Faizal yang gagal mengagak mungkin kesilapan yang dilakukan sebentar tadi oleh Megat Amir Faizal. Baiklah saudara, rakan setugas saya Fitri Yahya telah pun bersedia di bawah sana untuk ulasan mengenai perlawanan di separuh masa yang pertama tadi. Jadi kita terus sahaja bersama Fitri Yahya sekarang ini. Baiklah, terima kasih Zainal. Kedudukan semasa 1-0. Apakah ini bermakna Perlis akan menguak pintu kayangan Singa Utara untuk menjelang trofi agung ataupun Kedah berpaut di akar yang rapuh? Masih lagi bersama dengan Encik Raja Gopal, pengurus jurulatih pasukan Malaysia bawah 20 tahun. Encik Raja Gopal, kedudukan semasa 1-0, adakah ini petanda bahawa Perlis yang akan menjulang piala ini ataupun Kedah yang akan terus merana di gerangan Bukit Jalil ini? Memang nampak masa yang pertama walaupun Perlis dapat gol awal, tetapi perlawanan telah dikuasai oleh Kedah.
dia bermain lebih agresif dan dia menguasai bahagian midfield dan bahagian pertahanan dan membuat serangan-serangan yang boleh katakan lebih banyak daripada Perlis. Nampak hari ini Perlis belum boleh katakan menunjukkan permainan yang sebenarnya, mungkin belum dapat rentak. Tetapi masa yang kedua kita tidak boleh bayangkan atau gambaran apa yang patut akan jadi kerana dua-dua jurulatih telah lihat permainan masa yang pertama, tetapi nampak Kedah tidak memutus asa, bermain dengan semangat yang tinggi, kesungguhan yang baik, dan kalau Perlis kena bangkit balik walaupun nampak dalam counter attack Perlis nampak mendapat peluang 1-2 peluang, tetapi ini tidak mencukupi. Kalau Kedah mendapat gol awal dalam masa yang kedua, mungkin dua-dua pasukan mempunyai peluang yang terbuka. Okey, apakah tanpa ketiadaan bintang sensasi Akmal Rizal sedikit membincangkan pasukan Kedah, dan apakah pasukan Perlis mungkin sedikit gugup walaupun membariskan ramai pemain yang berpengalaman? Memang Perlis mengada pemain-pemain yang lebih pengalaman, tetapi nampak ini tidak ditunjukkan lebih, walaupun Kedah tidak mempunyai penyerang seperti Akmal yang ada pengalaman dan bila-bila masa bila dia dapat peluang dia boleh jaringkan gol. Terima kasih Encik Raja Gopal. Sama-sama kita nantikan apakah Kenari akan terus terbang tinggi dan juga Sing Utara yang akan mengaum di Bukit Jalil ini. Kembali bersama Zainal. Terima kasih Fitri Yahya atas temu bual bersama K. Raja Gopal sebentar tadi, dan sebagaimana yang dikatakan oleh K. Raja Gopal sebentar tadi, pasukan Kedah banyak melakukan percubaan-percubaan ke arah pintu gol Perlis, namun mereka gagal untuk menemui sentuhan gol dan gagal menemui gol penyamaan pada separuh masa yang pertama. Namun perlu diberikan perhatian juga kerana di minit-minit terakhir, lebih kurang 5-10 minit yang terakhir perlawanan separuh masa pertama tadi, kita dapat lihat Perlis juga melakukan percubaan-percubaan yang menarik. Baiklah saudara, kita berhenti rehat seketika dan sekembali nanti kita akan dapat menyaksikan perlawanan separuh masa kedua, perlawanan akhir Piala Malaysia bersama kami selepas ini. Anda masih bersama siaran secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia 2004, pertemuan antara pasukan Kedah bertemu Perlis di Stadium Nasional Bukit Jalil yang dibawakan oleh Tenaga Nasional Berhad yang terus menyinari bola sepak kita. Kedudukannya di separuh masa yang pertama, Kedah 0, Perlis 1. Gol yang dijaringkan hasil daripada lontaran jauh Adrian Jurat Chamrong yang gagal ditangkap kemas oleh Megad Amir Faizal, dan bola terus melonjak masuk ke pintu gol Kedah untuk meletakkan pasukan Singa Utara ini di hadapan pada ketika ini. Selepas separuh masa yang pertama, kita lihat sekali lagi gagal menangkap kemas jangkaan yang dibuat oleh Megad Amir Faizal, dan bola terus melonjak masuk walaupun Fauzi Nan berada di sana gagal melakukan apa-apa untuk menyekat bola yang terus saja menerja hasil daripada defleksi yang kena pada Megad Amir Faizal. Jadi gol pendahuluan pasukan Perlis yang telah dijaringkan seawal minit ke-6 perlawanan. Dan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh jurulatih pasukan Malaysia bawah 21 tahun K. Raja Gopal di separuh masa tadi, peluang banyak kepada pasukan Kedah untuk melakukan jaringan-jaringan gol, namun masih buntu. Marcos Magno Tavares, Hasmawi Hassan, begitu juga dengan Rafdi Rashid gagal menemui sentuhan gol di hadapan pintu gol pasukan Perlis. Namun perlu diberikan perhatian kerana pasukan Perlis ini di 10 minit terakhir perlawanan telah pun menunjukkan taringnya Singa Utara ini apabila melakukan serangan-serangan yang cukup pantas ke atas pintu gol pasukan Kedah. Yusri Ceklah mempunyai peluang, Nizaruddin Zain walaupun bermain di bahagian pertahanan mempunyai peluang di hadapan pintu gol, dan semestinya Filimon Capita, Singa yang masih tidur di separuh masa yang pertama, mungkin kita akan dapat melihat aksi beliau yang lebih mantap dalam separuh masa yang kedua.
Saudara, perlu saya nyatakan, berikan sedikit pujian di sini kepada seorang lagi pemain pertahanan pasukan Perlis yang pada hari ini menggantikan Fariza Ismail yang digantung dalam perlawanan ini, iaitu Muhammad Hairi Zainuddin. Nampaknya beliau juga bergandingan dengan cukup baik dengan João Braddock pada malam ini di bahagian pertahanan pasukan Perlis untuk mengekang asakan-asakan yang dilakukan oleh Marcos Magno Tavares juga Hasmawi Hassan. Selain daripada percubaan-percubaan yang telah kita lihat awal tadi daripada pasukan Kedah, satu percubaan yang terbaik semestinya daripada Hasmawi Hassan di mana tandukan beliau sedikit saja tersisi hasil daripada hantaran Syariman Cik Omar di bahagian kiri pintu gol pasukan Perlis ini. Di samping itu, pasukan Kedah juga telah terpaksa melakukan satu pertukaran. Cristiano Salbek telah dibawa keluar dan digantikan dengan Fauzi Sari, dan sedikit reshuffling dilakukan di mana Rafdi Rashid kini bermain di sebelah kiri bahagian serangan midfield pasukan Kedah ini, dan Ahmad Fauzi Syari bermain di bahagian kanan, dan ini mungkin serba sedikit menjejaskan rentak pasukan Kedah ini. Di separuh masa kedua nanti kita terpaksa nantikan sama ada kedua-dua pasukan akan melakukan sebarang pertukaran. Bagi pasukan Perlis, mereka ada Rosli Madderus yang pada hari ini tempatnya diambil oleh Tengku Hazman, masih lagi di bangku simpanan, mungkin boleh menjadi trump card kepada pasukan Perlis ini bila diperlukan. Dan kita akan cuba mendapatkan kepastian daripada pengadil pada malam ini sama ada kepada siapakah gol gol pasukan Perlis ini akan diberikan. Adakah akan diberikan kepada Adrian Jurat Chamrong ataupun seperti jangkaan kami diberikan kepada Megat Amir Faizal selaku on goal kerana bola telah tersentuh kepada beliau sebelum menerjah masuk ke pintu gol pasukan Kedah ini. Jadi segala-galanya masih belum terlepas lagi bagi pasukan Kedah ini. Hanya satu gol di belakang, satu gol yang memisahkan mereka daripada menyamai kedudukan pada malam ini. Dan kita lihat para pemain telah pun mula masuk ke padang. Yusri Ceklah, pengalaman yang beliau ada menjulang Piala Malaysia 2002 bersama pasukan Selangor diperlukan pada malam ini untuk menyemarakkan semangat pasukan Selangor. Baiklah, pemain telah pun masuk ke padang. Jadi kita terus saja bersama Syakawi Jirim untuk ulasan separuh masa yang kedua. Syakawi, kepada anda. Okey, terima kasih Zainal. Ada 45 minit lagi bagi pasukan Perlis cuba mencatatkan sejarah mereka yang tersendiri untuk memenangi Piala Malaysia buat kali pertama. Tetapi bagi pasukan Kedah juga masih ada 45 minit bagi pasukan ini untuk bangkit dalam separuh masa yang kedua ini, menyamakan kedudukan dan kemudian barangkali mencatatkan kejayaan yang diharap-harapkan. Harus diingat bahawa mereka sudah pun mencatatkan kejayaan pada tahun 90 dan juga 93, muncul sebagai juara Piala Malaysia, dan mereka pastilah tidak ingin menghampakan penyokong-penyokong mereka yang turut berada di Stadium Nasional di Bukit Jalil. Dengan dua pemain Hasmawi dan juga Magno yang tidak begitu menjadi, tetapi telah mula menunjukkan indikasi bahawa mungkin situasi ini akan berubah dalam separuh masa yang kedua. Sepak bola yang sudah pun dilakukan oleh pasukan Kedah bagi memulakan permainan separuh masa yang kedua. Mereka ketinggalan dengan 0-1. Fauzi Syari yang kita lihat pemain yang memakai jersey nomor 11 yang dimasukkan seperti kata Zainal tadi, menggantikan Cristiano Salbak dalam separuh masa yang pertama tadi. Mudah bagi João Braddock mengawal keadaan untuk tidak memberi sebarang ruang. Pemain ini juga adalah pemain yang boleh melakukan jaringan sekiranya utamanya untuk pasukan Perlis mendapat sepakan penjuru. Tetapi jelas bahawa dalam separuh masa yang pertama tadi Perlis masih lagi gagal untuk mendapat sebarang sepakan penjuru jika dibandingkan dengan pasukan Kedah yang memperoleh 4 sepakan penjuru dalam separuh masa pertama. Sekian awal yang coba diatur oleh pasukan Perlis, tetapi tersekat gerakan itu. Kasaran yang dilakukan oleh Fauzi Syari memberikan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perlis. Zakat ini cuma satu kad kuning dilayangkan oleh pengadil, iaitu kepada Muhammad Khairul Nizam dalam separuh masa yang pertama tadi. Yusri Ceklah siap sedia sekarang ini untuk melakukan sepakan percuma bagi pasukan Perlis. Satu sepakan pendek yang dilakukan oleh Yusri sebentar tadi. Balik semula Yusri gerakan yang menarik di
itu oleh Yusri, tetapi terlepas di sana pemain Perlis. Asalkan yang coba dilakukan oleh Azman, tapi dia memberikan sepakan penjuru. Inilah sepakan penjuru yang pertama bagi pasukan Perlis setelah permainan berlarutan sehingga ke separuh masa kedua ini. Dari sebelah kanan Pitu Gol, Yusri Canah akan melakukan sepakan penjuru ini. Satu situasi yang menarik, sementara itu Bandok sudah turun ke bawah atau ke depan Pitu Gol, tetapi dia tanduk keluar sebentar tadi oleh Khairul Ismail untuk memberikan lontaran ke dalam. Yusri sama-sama dengan Azman kembali semula kepada Yusri, dan sekali lagi sepakan penjuru kepada pasukan Perlis. Ada situasi yang sedikit berubah dalam separuh masa yang kedua ini. Lagi swinger daripada Yusri, Bandok kita lihat berada di sana untuk coba mencemaskan Pitu Gol. Dibantah terlepas, begitu juga dengan Cepita, terselamat Pitu Gol. Pasukan Kedah, kawalan yang dilakukan oleh Asmawi, gerakan bersama-sama dengan Mak. Masih lagi Mak. Maksa menolak ke belakang. Mudah bagi Bandok. Magno akan menarik di Hogan sekarang ini. Baru melakukan gerakan yang lebih keras. Asmawi. Mereka akan melakukan sesuatu. Percubaan dari jauh yang dilakukan oleh pemain Kedah. Mudah bagi Amranoma. Satu kedudukan yang sedikit mencemaskan, tetapi percubaan pemain ini yaitu Syariman Cioma gagal untuk memberi cabaran kepada Amranoma. Sanera Faizal Saha sementara menghadapi kecederaan pula sekarang ini Hasman. Kita lihat Rizal Baka sekarang ini sedang menyatakan sesuatu. Apakah akan ada pemain gantian yang akan dibawa masuk? Apakah Rufi Madrus akan dibawa masuk untuk menggantikan pemain ini, yaitu Teguh Hasman Raja Hasan, kerana semuanya lah pemain ini dikatakan tidak begitu fit. Apapun dia diturunkan dalam kesebelasan utama pasukan Perlis, meletakkan Rufi Madrus di bangku simpanan. Sementara itu mereka juga ada pemain barisan depan yang mungkin akan digunakan kemudian, yaitu Mansur Azwira. Tarik ke dalam yang dilakukan oleh Adrian Gerard. Mudah dikawal di sana oleh Hagi. Zinan bersama dengan Fadli Syahri. Satu hantaran cue ball yang menarik daripada Fadli Syahri, tetapi sekali lagi gagal pemain ini, yaitu Khairul Ismail, untuk melakukan gerakan yang lebih menarik. Akhirnya terlepas peluang pasukan Kedah untuk coba mencemaskan Pitu Gol pasukan Perlis. Cepakan gol sekarang ini bagi pasukan Perlis. Permainan yang berhati-hati daripada kedua pasukan dalam separuh di awal-awal permainan separuh masa yang kedua ini. Bola mudah dilakukan oleh Victor Hendrak sebentar tadi. Akan menarik dari Fadli Syahri, dibantu sekarang oleh Hasmawi, tetapi permainan diteruskan. Di sana tadi Lalami Conte coba menggerakkan serangan, sekali lagi terlepas gerakan Razman. Jadi asak sebenarnya jelas asakan dari belakang yang dilakukan oleh Syariman. Satu terjahan yang dilakukan terhadap Adrian Gerard, saya kira. Jadi kita lihat dalam tayang bagaimana asakan yang dilakukan oleh Syariman sebentar tadi terhadap Adrian Gerard. Jadi betul-betul berlaku di depan pengadil, yaitu Mak Lazim Muhammad.
jadi sepak bola percuma diberikan. Apapun Henry Gerrard masih lagi mampu tersenyum. Maklumlah seperti kata pemain-pemain bola sepak, mereka beraksi seperti adik-beradik walaupun sebenarnya ada pertaruhan yang cukup besar dalam pertandingan. Resaha menarik daripada Faizal Resaha dan melepas di sana Yusri. Gerakan pantas Magno. Satu lagi gerakan yang gagal dapat dipintas oleh Nazarudin, tetapi counter attack sekarang ini. Gerakan pantas dari Fauzinan, tetapi sekali lagi bertembung Fauzi Syahri. Dan satu lagi sepakat percuma sekarang ini diberikan oleh Kadil, hasil daripada kekasaran yang dilakukan oleh Khairi Zani. Dimasukkan untuk mengambil tempat Farizal Ismail yang tidak akan beraksi merah dalam pertandingan Zinan. Kedudukannya agak bahaya, tetapi confident Abranova melakukan tangkapan untuk menerapkan. Ingat bahwa Adrian Gerrard juga adalah pemain yang pernah beraksi dengan pasukan Gerrard. Yang dilakukan oleh Joe Bandok. Agak bahaya sekarang ini. Yusri. Tetapi nasib baik berada di sana. Lagi untuk menyelamatkan keadaan. Gerakan pantas Fauzi Syahri. Sekali lagi dia dihalang. Sekali lagi sepak cuma diberikan kepada pasukan Gerrard. Jalan permainan yang pantas ofensif dilakukan oleh Kedah sekarang ini dalam usaha mencari gol penyamaan. Kesepahaman yang menarik ditunjukkan Khairi Zainuddin dan juga Joe Bandok. Apakah counter attack atas ini akan membawa hasil sekarang ini? Razman. Satu lagi through ball yang menarik, tetapi kepantasan pemain Kedah menyelamatkan keadaan sebelum inilah Victor Hendrik sebelum Faizal Resaha dapat melakukan sesuatu. Dan tugas sekarang ini bagi Adrian Gerrard untuk melakukan lontaran jauh ke depan pintu gol. Set piece yang sering dilakukan membawa hasil dalam menit 6 separuh masa yang pertama. Silapan gerakan Faizal. Apakah kali ini juga akan memberikan hasil yang menarik? Jauh terus ke depan pintu gol, Suleiman Cipika terlepas. Begitu juga dengan Faizal Resaha. Bukan Emil Faizal confident melakukan, tapi dia tidak melakukan kesilapan. Antaranya dilakukan terhadap Fauzi Syahri kuat akhirnya keluar untuk memberikan Nazarudin bersama-sama dengan Lamin Conte lepas. Coba diatur Khairul Ismail. Sekarang ini bagi Raffi Rashid bersama-sama dengan Rio Oban untuk menggerakkan serangan dibantu oleh Magno. Kali ini Perlis dipersalahkan kerana menjatuhkan Marcus Magno. Maka percuma sekarang ini Razman dipersalahkan. Asmawi bersama-sama dengan Fauzi Syahri dan Fauzinan berada di sana untuk membantu serangan. Yang coba dilakukan oleh Razman, terlepas kedudukan yang menarik. Rafdi cross daripada Raffi Rashid, tetapi tidak ada pemain-pemain Kedah dalam kawasan penalti walaupun berada di sana Fauzi Syahri, tetapi itulah gerakan yang akan menarik diatur melalui Raffi Rashid. Satu counter attack yang kelihatan agak berkesan, tetapi follow up tidak ada daripada rakan Raffi. Yusri, Razman, Lamin Conte, Adrian Gerrard. Sana tadi adalah Faizal Resaha. Akan menarik sekarang diatur oleh pasukan oleh
Hazman. Dekat kepada dilakukan kartu kuning dilayangkan oleh Fadil kepada Mihoban. Menit 56. Jadi sudah 2 kartu kuning dilayangkan oleh pengalir Lazim Muhammad, tetapi inilah kartu kuning yang dilayangkan kepada Mihoban. Kasaran yang dilakukan. Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Portugis. Satu lagi situasi yang menarik bagi pasukan Portugis. Lucy Cakah resepsi dia. Tetapi Aaron Gerrard pastinya akan melakukan rempatan jauh walaupun menuju ke sasaran, tetapi tinggi melepasan gol. Sepakan yang dilakukan oleh Aaron. Bagaimana sepakan kencang yang dilakukan oleh Aaron Gerrard, tinggi melepas. Blok dikejar oleh Asmawi. Mereka masih lagi yang bergerakan sekarang ini. Fauzi. Yang dilakukan oleh Nazarudin terhadap Fadil Syari, memberikan sepakan percuma sekarang ini dari sebelah kiri di Tunggu. Ada situasi yang mungkin menarik. Resepsi Magno depan di Tunggu, begitu juga dengan Asmawi dan Rafi. Sepakan kaki kiri yang menarik, satu bola yang agak sukar sebenarnya bagi Amran Roma, tetapi nasib baik bola itu gerak terlalu kuat bagi yang menyukarkan Mihoban untuk melakukan sesuatu. Kita lihat ulang tayang. Sepakan yang dilakukan oleh Fauzinan terlalu tinggi, dibiarkan saja oleh Amran Roma. Sudah pun dapat mencantumkan bahwa bola itu sudah keluar, walaupun berada di sana ialah Mihoban masih lagi berusaha untuk mencuri sebarang kesempatan yang mungkin terbuka. Masuk ke menit yang ke-60 permainan ini, kedudukan masih lagi Perlis 1, Kedah 0. Kedah perlu bangkit dengan segera sekarang ini untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan. Magno sama-sama dengan Aaron Gerrard yang mengawal pergerakan Marcus Magno. Sekarang ini mempunyai peluang, tetapi terus melakukan percobaan. Jika dia mungkin ingin melakukan chip, tetapi terlalu hampir dengan pemain Perlis yang berada di hadapannya. Magno sekali lagi kerja keras Lamin Conte Junior untuk melakukan keadaan, dan akhirnya dibiarkan saja oleh Syariman untuk lontaran ke dalam. Magno yang dihadapi oleh pemain-pemain Kedah sebenarnya ialah untuk melakukan gerakan memecah barisan pertahanan pasukan Perlis. Perlis nampaknya mengharapkan gerakan counter attack saja sekarang ini, kerana mereka terpaksa bertahan asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Rafdi mudah dibiarkan saja oleh Haris Zainuddin untuk sepakan gol. Inilah Rafdi yang pernah membantu pasukan Perak di final Piala Malaysia 2001. Gerakan yang coba diatur sekarang ini bersama-sama dengan Fadil Saha. Sana tadi ialah Lucy Cakah. Bantu sekarang ini serangan
Sri tolakkan ke depan pintu gol. Filemon Cepita mencari ruang, tetapi sukar bagi Filemon Cepita kawalan kemas yang dilakukan oleh Victor Hendrak tidak memberi sebarang peluang, sebarang ruang kepada beliau. Untuk keras Lamin Conte Junior, pujian harus diberikan kepada pemain. Apabila dia asak, dia berada di barisan pertahanan. Apabila mengatur serangan, dia bergerak ke depan. Biarkan saja oleh Wabanda. Keadaan yang semakin tertekan saya kira bagi pasukan Irak, karena mereka masih lagi berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Tetapi di samping itu mereka juga tidak boleh leka di barisan pertahanan, kerana counter attack yang dilakukan oleh Perlis mungkin boleh menghasilkan sesuatu. Seakan yang dilakukan oleh Teguh Hazman bersama-sama dengan Filemon Cepita. Rafdi terpaksa menggerakkan semula serangan bersama-sama dengan Charlie Choma. Rafdi Rashid, apakah beliau dapat melakukan sesuatu, memberi arahan pada rakan-rakan. Gerakan pantas bersama-sama dengan Khairul Ismail. Magno pula sekarang ini pusing. Magno semula mencari ruang. Magno, itulah satu-satunya peluang gerakan yang dapat memecah barisan pertahanan, tetapi sentuhan terakhir daripada pemain ini yaitu Marcos Magno pula gagal mencari sasaran yang dikehendaki. Kita lihat bagaimana dia dapat melepaskan diri, tetapi sepakan yang dilakukan yang lambung tinggi melepas ini. Lega Amranova sekurang-kurangnya untuk seketika. Lagi Rafdi, gerakan-gerakan pantas menarik, gerakan Rafdi. Asmawi, Rafdi kali semula kepada Asmawi. Selamat pergerakan Harun Ismail membantu. Di sana ialah Fauzi Syahari bersama-sama dengan Fauziman, tetapi Uli Hogwan pula berada di sana. Berharapan dengan Joao Bendok, akhirnya kawalan kemas dilakukan dan Haris Zainuddin melakukan clearance bagi pasukan Perlis. Lalu yang pantas dilakukan oleh pemain sebentar tadi, tetapi ini percobaan menarik, tetapi nasib baik Amranova bersama dia. Satu situasi yang mungkin tidak dicantumkan oleh Amranova, tetapi kita akan lihat tayang bagaimana Magno dalam situasi ataupun posisi yang agak sukar percaya juga melepaskan dia berpusing mencari sedikit saja ruang, rempatan kaki kiri percaya diselamatkan oleh Amranova. Satu percobaan atau gerakan yang cukup menarik dilakukan oleh Magno, tetapi ketangkasan Amranova berada pada posisi yang tepat untuk menyelamatkan percobaan pemain. Taran ke dalam sekarang ini bagi pasukan Perlis. Sekali lagi Adrian Gerrard akan melakukan lontaran jauh ke depan. Cepita bersama dia, tetapi dia selalu dibayangi oleh Muhammad Fazinan. Jadi mudah bagi Megat Amir Faizal. Rafdi Rashid menggerakkan semula serangan bagi pasukan Merah. Masih lagi berusaha keras sekarang ini untuk mencari gol penyamaran. Serta dialah Suariman. Kali ini telah terjadi gerakan satu trouble yang dibaca oleh pemain-pemain ataupun rakan-rakan yang lain yang dilakukan oleh Khairul Ismail. Jadi terlepas peluang pasukan Kedah. Permainan yang sudah berlarutan, menit yang ke-66. Kedudukan masih lagi Perlis 1, Kedah 0. Permainan ataupun pertandingan akhir Piala Malaysia edisi ke-38 yang akan dibawakan kepada anda secara langsung dari Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Tembaka yang pernah membantu pasukan kebangsaan bersama-sama dengan Alan Harris ketika itu. Banyak pengalaman
pergeseran Rizal dengan pihak pengurusan, tetapi nampaknya semuanya dapat diselesaikan dan Rizal harus diberi pujian kerana telah berjaya membawa pasukan Perlis saing melangkah ke pertandingan akhir Piala Malaysia, dan mereka bakal mencatatkan sejarah di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Sekiranya kedudukan ini dapat digagalkan, cross yang dilakukan oleh Fauzi Syahri mudah bagi Joao Bandok. Sementara itu Faizal Saha bersama-sama dengan Muhammad Fazilan pula sekarang ini berbaring di atas padang, jadi permainan terhenti dalam minit yang ke-67. Walaupun Yusri Jarrah cuba menyatakan sesuatu kepada pengadil iaitu Muhammad Lazim Awang Ahmad, kita lihat bagaimana pertembungan di antara dua pemain iaitu Fazilan yang sudah berpulih sekarang ini untuk meneruskan permainan ini. Sementara itu Filimon Cepita masih lagi belum mendapat sentuhan berbezanya. Kedah yang terus melakukan asakan demi asakan. Perlis lebih banyak bertahan, terlepas pula Lamin Conte. Gerakan menarik sekarang ini, Rafli Rashid masih lagi mengawal, tetapi Lamin Conte akhirnya berjaya mengawal pergerakan Rafli Rashid. Itu sekarang oleh Yusri. Sementara itu terpaksa menolak ataupun menendang oleh ketua untuk memberi peluang pada rakan yang menerima lawatan. Seorang lagi pemain yang menghadapi kecederaan sekarang ini bagi pasukan Perlis. Lagi dalam minit yang ke-58. Dengan akhir yang dibawakan kepada anda oleh Tenaga Nasional. Kepada kapten pasukan Perlis menghadapi kecederaan yaitu Muhammad Khairul. Dia diusung keluar sekarang ini untuk perawatan. Sementara itu Magno sekarang ini menggerakkan serangan, tetapi sikap sporting yang ditunjukkan oleh Rafli Rashid memberikan ataupun menolak saja bola itu keluar untuk memberikan lontaran kepada pasukan Perlis. Omar terus memberi arahan kepada rakan-rakannya untuk melakukan gerakan-gerakan mencari gol penyamaan. Sementara itu jelas bahawa Perlis juga memperlahankan sedikit letak permainan kerana mereka berada pada situasi yang tertekan sekarang ini. Asakan demi asakan dilakukan. Filimon Cepita pula disalahkan untuk memberikan lontaran kerana menghalang gerakan badan Hakim. Akan dapat menggerakkan sebelah serangan, tetapi sepak bola sia-sia dilakukan oleh pemain ini iaitu Muhammad Fazilan. Sudah timbul sedikit tekanan daripada pasukan Kedah sekarang ini terhadap pasukan Perlis. Peluang yang harus digunakan oleh pasukan Perlis untuk melakukan corak permainan yang kembali semula ofensif. Setelah lama mereka terpaksa bermain secara defensif apabila diasah oleh pasukan Perlis, tetapi kesilapan yang dilakukan oleh Muhammad Khairul Nizam yang sudah masuk semula untuk meneruskan permainan. Adalah dia bermain dengan cukup cemerlang bagi pasukan Perlis di barisan pertahanan. Yusri Cepita. Gerakan yang menarik sekarang ini. Ada peluang bagi pemain Perlis untuk melakukan cross, tetapi agak lambat gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Nizam. Jadi melepas peluang pasukan Perlis untuk cuba mencemaskan pintu gol pasukan. Jerat, tetapi dia dikawal dengan ketat oleh Rafli Rashid. Sementara itu apakah Muhammad Nizam
Berlis sekarang ini. Bandok tekankan yang menarik. Faisal Saha serong sedikit saja daripada situasi yang cukup menarik. Hampir-hampir lagi memberi peluang pada Muhammad Faisal Saha untuk meledakkan jalan. Kita lihat sekali lagi ulang tayang bagaimana terlepas Muhammad Faisal Saha, kawalan yang menarik dan kemudian rempatan kaki kanan yang sedikit saja terkeluar di sebelah kanan pintu. Satu peluang yang cukup menarik dicipta oleh pemain ini. Hanya the final touch itu saja yang gagal dilakukan dengan sempurna oleh Muhammad Faisal Saha. Mungkin sedikit keletihan, tetapi itulah indikasi bahwa dia boleh melakukan sesuatu yang lantaran ke dalam. Nazaruddin Zain gagal dikawal oleh Timo Hazman. Lihat sekali lagi bagaimana percobaan menarik dilakukan oleh Muhammad Faisal Saha. Kontrol yang cukup menarik, tetapi rempatan itu gagal untuk melencongkan bola di sebelah kanan. Gerah sekarang ini perlu menggerakkan semula serangan melalui Rafdi Rashid. Sama-sama Roban, Rafdi sekarang ini memberi ruang untuk melakukan cross, tetapi terlalu lama sekiranya dia menyimpan bola. Ditolak keluar oleh Edil Gerah. Memberikan lontaran ke dalam. Rafdi juga sudah pun cengket sekarang ini. Barangkali dia juga menghadapi kecederaan. Sekarang ini terkandas sepakan yang dilakukan. Kesilapan dilakukan oleh pemain Gerah, tetapi nasib baik dapat menguasai semula permainan. Sinilah Haging. Sentuhan seperti tadi yang dilakukan oleh Karul Ismail. Gerakan yang coba diatur, tetapi dia di sana siap sedia Bandok melakukan anticipation yang tepat dan menyelamatkan ataupun mematahkan serangan yang coba diatur oleh pasukan Gerah. Tolakan yang dilakukan oleh Fadil Syahid. Sementara ke dalam yang dilakukan oleh Nazaruddin. Capita yang katakan ini belum lagi mendapat sebarang peluang yang dikendaki. Permainan yang berlarutan sekarang di menit yang ke-75. Berlis masih lagi mendahului dengan 1-0. Lontarannya akan dilakukan oleh Nazaruddin Zain. Cipita kebetulan berada di sana Mak Lazim Nadi. Pantas yang coba diatur sekarang oleh pemain Gerah Asmawi. Bekas pemain Rapinah dibantu oleh Rafdi Rashid. Victor Elbrock lagi Agno paksa menolak ke belakang semula kepada Hagi. Tetapi agak lambat tekankan Abdul Roban. Agak sukar saya kira bagi Abdul Roban dalam situasi seperti itu. Mungkin dia juga sudah mula merasa sedikit keletihan. Pemain veteran dari Ibrahim, pemain yang banyak pengalaman, tetapi mungkin dari segi stamina memberikan sedikit gangguan kepada pergerakan yang coba diatur oleh Roban. Adel Gerah terus sekali lagi menghadapi kecederaan. Sekali lagi terpaksa diusung keluar untuk tidak menjejas ataupun mengganggu ritme permainan yang sedang berlangsung ketika ini.
pasti Nurul Baga turut merasa bimbang kerana sedikit kelekaan mungkin boleh berpada. Putaran ke dalam sekarang ini, sementara itu pertukaran nampaknya dilakukan oleh pasukan Kedah, walaupun belum lagi dapat kita lihat siapakah yang dimasukkan sebentar tadi. Saya kira ini pertukaran yang kedua dilakukan oleh pasukan Kedah. Sementara itu mereka cuba mengasak sekali lagi, asakan yang cukup keras dilakukan. Ini dia pemain nomor 8, yaitu pemain muda yang dikatakan ini corak permainan yang menarik, Saram Sakram. Tadi saya juga ingin melihat corak permainan pemain muda yang dikatakan ini corak permainan yang menarik daripada pasukan Kedah, yaitu Saram Sakram. Dan pemain yang dikeluarkan dalam pemain yang telah pun pelatihan yang saya sebutkan tadi, yaitu Boyhoan. Sepakat penjuru bagi pasukan Kedah. Satu kedudukannya agak mencemaskan, tetapi telah pun ditolak keluar oleh Abranoma, walaupun cuma diasak tadi Victor Edward, pemain back yang tinggi lampai, yang sudah pun berada di depan pintu gol pasukan Perlis dalam usaha untuk mencari gol bagi pasukan Kedah, gol penyamaan yang sangat-sangat mereka perlu. Satu lagi situasi menarik, satu lagi sepakan penjuru sekarang ini dari sebelah kiri pintu gol bagi pasukan Kedah. Satu lagi in swing yang akan dilakukan oleh Muhammad Fazinan, sepakan menarik tetapi connection gagal dilakukan oleh pemain Kedah. Akhirnya terlepas peluang pasukan Kedah yang masih lagi mengasah, tetapi nampaknya setakat ini masih lagi kental corak pertahanan pasukan Perlis, terutamanya pemain yang melakukan tandukan sebentar tadi, yaitu John Bandok. Begitu juga dengan Edwin Gerard dan juga Khairi Zainuddin yang bekerja overtime saya kira di barisan pertahanan, kerana asakan demi asakan yang dilakukan oleh pemain Kedah dalam usaha untuk menyamakan kedudukan. Hampir masuk ke minit yang ke-80, Perlis masih lagi mendahului dengan 1-0. Sarudin sama-sama dengan Hazman. Cepita, harapannya adalah Saram Sak. Cepita berjaya, tetapi sudah pun terbaring pemain Perlis di depan pintu gol pasukan Kedah. Dari permainan terhenti lagi, satu lagi situasi yang sedikit menjejaskan corak permainan pada malam ini. Dalam pertandingan akhir banyak sekali kecederaan yang dialami oleh pemain-pemain. Faizal Saha juga menghadapi kecederaan, walaupun terlihat peluang tayang bagaimana cross yang dilakukan oleh Philemon Cepita, tetapi sebelum itu Faizal Saha sudah pun diasak dan dijatuhkan. Satu gerakan yang sia-sia diatur melalui Philemon Cepita. Andok pula sekarang ini bantu barisan serang. Rafli Rashid terlepas. Bola kemas yang dilakukan oleh Edwin Gerard yang begitu keras pada malam di barisan pertahanan. Pertahanan lah yang menghasilkan gol menit ke-6, kesilapan bagi Ahmed Faiz. Pada akhirnya Kedah yang semakin tertekan pula sekarang ini. Hantaran-hantaran yang dilakukan juga sudah mulai longgar, tidak kemas. Nampaknya mungkin berada pada situasi yang sedikit dilegakan. Siaran secara langsung yang dibawakan kepada anda oleh Tenaga Nasional. Pertandingan akhir Piala Malaysia edisi ke-38 terus dari Stadium Nasional di Bukit Jalil. Khairi bermain dengan begitu baik pada malam ini, menggantikan tempat Fariza Ismail. Cepita terlepas, sudah dikawal sebentar tadi oleh Khairul Ismail. Dan kasaran yang berlaku betul-betul di depan Afghani terhadap pemain ini, yaitu Fadhi Syari. Sepakan percuma sekarang ini pantas dilakukan. Rafli Rashid masih lagi berusaha keras. Larian pantas dilakukan oleh Rafli. Ini satu kedudukan yang menarik sekarang ini. Make down.
untuk melakukan pergerakan yang diketahui. Jadi dentuman mercun bergema di Stadium Nasional Jalil ini. Tak tahu macam mana mercun di bawah masuk. Walaupun itu merupakan larangan keras dari FA. Kita lihat ulang tayang bagaimana gerakan one-to-wall passing yang dilakukan dan penyudah ataupun tolakan kaki kiri yang dilakukan oleh Magno. Lemah. Amranoma sudah pun keluar untuk mengawal situasi. Jadi terselamat pintu gol pasukan Perlis asalkan yang dilakukan melalui Marcos Magno. Magno sama dengan Fuad Bandok Rashid Yaki yang dibaca oleh rakan yaitu Syariman Cahoma. Apa sudah berlaku kedudukannya agak menarik sebenarnya kerana Faizal Essaha menyangkakan dia berada pada posisi offside, jadi dia membiarkan sahaja bola itu, tetapi pembantu pengadil yaitu Badrul Hisham tidak mengangkat bendera. Barulah dia sedar bahawa dia tidak berada pada posisi offside, tetapi sudah pun terlewat kerana sudah pun dapat dibaca oleh Amir Faizal. Kira Faizal Essaha perlu menunjukkan sedikit konsentrasi kepada permainan ini. Mungkin masih sesuai untuk masuk Manzur Azwira barangkali. Sesuatu yang perlu diperhatikan oleh Rizal sekarang ini. Aliman bersama-sama dengan Khairul Ismail sebentar tadi. Zinan cuba menggerakkan serangan sekarang ini, tetapi sekali lagi terkandas gerakan yang cuba diatur. Antai attack. Apakah Teguh Hazman akan percaya terlalu jauh? Akhirnya mudah kawal oleh Inter Edward. Dan menarik Hasmawi. Magno sekali lagi mencari ruang, tetapi sukar bagi Magno untuk melepaskan diri. Dari semula kepada Rafdi. Kawalan kemas yang dilakukan oleh Lami Conte. Sama tadi ialah Hagin bersama-sama dengan Khairul. Akan yang menarik sekarang ini Fauzinan lambat Asmawi, tapi masih lagi mempunyai ruang. Lemon Cepita bersama-sama dengan Fadhi Syari. Akhirnya permainan masih lagi teruskan. Khairul Ismail walaupun berada pada posisi offside. Selamat pintu gol pasukan Perlis. Asakan demi asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Walaupun kelihatan sedikit kelam kabut sebenarnya gerakan-gerakan itu, tetapi itulah yang berlaku. Inilah satu cross yang dilakukan oleh Filemon Cepita, tetapi sebelum itu Faizal Essaha sudah pun berbaring di atas barang. Dalam tindakan ketika main back yang saat ini ialah penonton bukan berpikir tetapi ada sebarang lagi. Berada yang harus lupa sebenarnya di antara dua pemain yang sesuatu yang menarik. Rosliman Rose pula dibawa masuk sekarang ini, dan yang dikeluarkan ialah Yusri Cela. Jadi satu tactical change yang agak berani saya kira dilakukan oleh Marizan Bakar, kerana mungkin dia melihat bahawa Yusri Cela di bahagian midfield mungkin sedikit longgar. Peluang sekarang ini Filemon Cepita. Inilah peluang yang ingin dicari-cari oleh Filemon Cepita. Essaha pula sekarang ini, Faizal Essaha, tetapi sudah pun tertutup ruang kepada kedua pemain itu. Hazman bersama-sama dengan Rosliman Rose yang baru saja dibawa masuk, tetapi gerakan yang cuba diatur pula jadi terutamanya melalui Filemon Cepita yang tiba-tiba saja mendapat peluang di depan. Kedah juga akan melakukan pertukaran. Bersiap sedia sekarang ini Badrul Afzal Ghazali yang akan dibawa masuk.